Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para pelajar EPPA 3053. Berikut adalah merupakan penerangan untuk kuliah kelima, tajuk pengekosan standard untuk bahagian 2. Bahagian kedua ini meliputi slide 21 sehingga slide 42. Objektif kuliah 1, 2 dan 3 telah pun kita liputi di dalam bahagian 1. Jadi untuk bahagian kedua ini kita akan fokus kepada pengiraan dan penjenelan variance bahan langsung dan juga buruh langsung sahaja. Untuk objektif 5, variance overhead, yakni overhead perkilangan berubah dan juga overhead perkilangan tetap, serta penyiasatan terhadap variance ini kita akan buat dalam bahagian ketiga. Manakala objektif yang ketujuh iaitu variance campuran dan output kita akan buat dalam kuliah yang keenam nanti. Variance cost standard. Variance cost standard boleh dipecahkan kepada dua. Satu adalah variance harga. Variance harga adalah perbezaan di antara harga sebenar dan harga standard. So, jika terdapat perbezaan di antara harga sebenar dan harga standard, maka wujudlah apa yang dikatakan sebagai variance harga. So, kalau kita masih ingat di dalam kuliah bahagian pertama, kita ada keputusan bersabit dengan harga dan juga keputusan bersabit dengan kuantiti. Okay? Jadi variance yang kedua adalah variance kuantiti yang wujud disebabkan oleh perbezaan di antara kuantiti sebenar dan kuantiti standard. Okay, so sekiranya tidak ada perbezaan di antara kuantiti sebenar dan kuantiti standard, maka variance nilainya adalah bersamaan dengan kosong. Berikut adalah merupakan model umum yang kita gunakan untuk menganalisis variance, kos bahan langsung, kos buruh langsung dan juga kos overhead perkilangan berubah. Okay, untuk kos overhead perkilangan tetap, kita akan guna model yang slightly berbeza. Itu kita akan buat kemudian. Okay. So, untuk model ini, untuk memudahkan penerangan, saya namakan ini sebagai column 1, column 2 and column 3. Okay. Let's look at the first column. So, we have here actual quantity multiplied by actual price. So, if this refers to raw material, then we are talking about actual quantity purchased multiplied by the actual price paid for the material. Okay. Column 2, we have actual quantity multiplied by standard price. So, ini sepatutnya pelajar familiar dengan formula ini. So, kalau kita tengok kat sini, kita menggunakan harga standard seunit tapi kita flexkan kepada kuantiti sebenar. So, apa dia tu? Itu adalah formula untuk penyediaan belanjawan fleksibel yang kita belajar dalam kuliah keempat sebelum ni. Okay? Jadi, senang nak ingat. Kolom pertama semua actual. Kolom kedua kita flex kepada actual quantity. Dan kolom ketiga semuanya adalah standard. Okay, so we have here standard quantity yang kita dah pernah tentu awal-awal multiply by standard price. Okay. Standard price. Apa dia standard price? Ataupun harga standard. Adalah amount yang perlu dibayar untuk sumber yang diperlukan. Maknanya ini adalah merupakan amount yang kita rancang untuk kita bayar. So harga pernah tentulah. Okay. Right. Sisihan harga adalah perbandingan di antara lajur 1 dengan lajur 2. Kenapa kita dapat variance harga bila 1 tolak 2? Sebab kalau kita tengok, lajur 1 adalah actual quantity times actual price. Minus lajur 2, actual quantity times standard price. So, dalam lajur 1 kita ada actual quantity. Dalam lajur 2 pun kita ada actual quantity. So, it's not possible untuk actual quantity
tolak actual quantity dapat variance sebab angkanya sama. Ya, so kalau actual quantity tolak actual quantity, kita akan dapat variance bersamaan dengan kosong. Therefore, kalau laju 1 tolak laju 2, kita akan dapat variance, dan variance itu semestinya variance harga. Kerana dalam laju 1 kita gunakan actual price, sedangkan dalam laju 2 kita guna standard price. Jadi berkemungkinan besar actual price tak sama dengan standard price. Maka wujudlah variance, dan variance itu adalah variance harga. Okey. Laju kedua tolak laju ketiga pula, kita akan dapat variance quantity. Sebab apa? Sebab dalam laju 2 kita ada standard price, laju 3 pun kita ada standard price. Jadi standard price tolak standard price, of course lah variance menjadi kosong. Jadi tak mungkin ya, laju 2 tolak laju 3 kita boleh dapat variance harga. It has to be variance quantity. Kerana dalam laju 2 kita ada actual quantity, tapi dalam laju 3 kita ada standard quantity. Jadi berkemungkinan besar amount untuk actual quantity tidak sama dengan amount standard quantity. Jadi kalau kita ambil the result of laju 2 ni tolak the result of laju 3, dan kalaulah kita dapat variance, variance itu adalah variance quantity. Okay. Alright. So now, jadi kita lihat tadi model umum analisis variance. So kita dah tahu laju 1 tolak laju 2 kita dapat variance harga. Sekarang ni kita nak tengok apa yang dimaksudkan dengan standard quantity. So in Malay, quantity standard adalah merupakan kuantiti yang dibenarkan untuk pengeluaran sebenar produk. So you're talking about actual output di sini. Formula dia ialah input standard seunit darab dengan jumlah output sebenar. So maknanya, contohnya lah kalau kita nak buat meja, kita perlukan papan. Papan yang diperlukan jumlahnya adalah sebanyak 2 keping. Jadi 2 keping tu adalah input standard seunit. Okay. Maknanya unit yang sepatutnya. Darab dengan jumlah output sebenar, maka kita akan dapat jumlah keseluruhan papan yang sepatutnya digunakan. Jadi itu adalah standard quantity. Okay. Perbezaan antara laju 2 dan laju 3, saya dah explain tadi, kita akan dapat variance quantity. Okay. Next, kita akan fokus kepada bahan langsung. Dalam bahan langsung, variance harga dinamakan variance harga juga. Tetapi untuk variance quantity biasanya dinamakan sebagai variance penggunaan bahan langsung. Macam biasa, saya akan pecahkan kepada 3 column. Column 1, column 2, column 3. Okay. So, column 1 semua actual. Actual price times actual quantity. Column 2, flex kepada actual quantity. So, standard price times actual quantity. Okay. Column 3, semuanya adalah standard. So, standard price times standard quantity. Okay. So, perbezaan antara column 1 and column 2, kita akan dapat variance harga. Okay. Perbezaan antara column 2 and column 3, kita akan dapat variance penggunaan. Variance penggunaan bahan mentah ataupun bahan langsung di sini. Okey. Bila kita campur kedua-duanya, yakni campur variance harga dan variance penggunaan bahan mentah, kita akan dapat jumlah variance bahan mentah ataupun jumlah variance bahan langsung dalam kes ini. Tapi kalau kita tengok kat sini, dia ada laju 1 tolak laju 3. So, laju 1 tolak laju 3 pun kita akan dapat juga jumlah variance bahan langsung. So, ada 2 cara untuk mengira jumlah variance bahan langsung, iaitu laju 1 tolak laju 3 ataupun variance harga campur variance penggunaan bahan mentah. Okay. Now kita akan tengok pengiraan untuk variance bahan langsung. Kita ada 2 situasi.
So situasi pertama saya akan explain nanti apakah dia, ya. Okey, kita ada dua jenis data. So kita ada data standard dan data sebenar. Okey, kita tengok kepada data standard terlebih dahulu. Okey, syarikat AB mempunyai standard bahan langsung berikut untuk mengeluarkan seunit deluxe yogurt. So deluxe yogurt ni masih ingat dalam penerangan bahagian 1. Okey, so ini adalah output kita. Dan bahan langsung yang kita akan guna adalah yogurt. Alright. 25 ounce seunit deluxe yogurt pada 0.020 seounce. Ya, jadi maknanya harga seounce adalah 0.020. Tapi untuk menghasilkan satu unit yogurt, seunitnya deluxe yogurt, kita memerlukan 25 ounce bahan. So ini adalah merupakan kadar penggunaan bahan mentah seunit output. Ini pula adalah merupakan harga standard seunit input. So dalam kes ni unit input diukur berasaskan kepada ounce. So kita dapat 0.020 ounce yogurt. Okay. Right. Data sebenar. Pada minggu pertama, Mei, 780,000 ounce yogurt, ya, yakni bahan mentah, telah dibeli dan diguna. Ya, dibeli pun 780,000, guna pun 780,000. Tujuan dia adalah untuk mengeluarkan 30,000 unit deluxe yogurt. So 30,000 ni adalah merupakan output sebenar. Sebab ni semua data sebenar ni. Okey, situasi pertama ni merujuk kepada unit yang dibeli dengan unit yang diguna sama. Ya, 780,000 ounce. Beli pun 780,000 ounce, guna pun 780,000 ounce. Nanti kita akan tengok pula situasi kedua di mana unit yang dibeli tidak sama dengan unit yang diguna. Sebab kita fokus on situasi pertama dahulu. Okey. Harga belian adalah 0.025 seounce. Ya, so kalau kita tengok kat sini, ini adalah merupakan harga standard seounce. Ini pula adalah merupakan harga sebenar seounce. Okey, so ada beza kat situ. Maknanya yang sebenar adalah lebih mahal daripada yang standard. So kat situ pun kita dah nampak dah, ya, akan berlaku, ya, sisihan harga ataupun variance harga. Okay, so now kita akan fill up, ya, model kita ini tadi. Okay. So, as usual, kita ada actual quantity times actual price. The first column semua actual. The second column flex kepada actual quantity. The third column semua standard. Okay, so berdasarkan pada data, ya, slide 25 tadi, kita akan fill up lah semua ni. Okay, so saya akan explain satu persatu. Okay, laju pertama terlebih dahulu, actual quantity times actual price. Given in the data, the actual quantity purchased, yeah, of course is equal to actual quantity used. Tapi kalau untuk variance harga, kita sebenarnya memfokuskan kepada unit yang dibeli. So, units purchase adalah 780,000 multiply by actual purchase price. So, actual purchase price is 0.025. So, kita dapat 19,500. Okay, kolom 2 pula. Actual quantity. So, sama juga kita akan guna actual quantity yang sama, 780,000. Which is actual quantity purchased. Okay. Multiply by the standard price. Ya, standard purchase price lah. So, ikut standard is 0.020 seounce. So, kita dapat 15,600. Bila kita tolak, ya, laju 1 tolak laju 2, 19,500 minus 15,600. So, kita akan dapat 3,900. So, 3,900 ni memuaskan ke tak memuaskan? So, saya tulis kat sini tidak memuaskan. Sebab apa? Sebab
Ini adalah variance harga, jadi kita kena tengok harga. So, harga sebenar 0.025 lebih mahal berbanding dengan harga standard. So, dari segi belanja ataupun kos, jika kos sebenar lebih tinggi daripada kos standard, maka sisihan itu ataupun variance tersebut adalah tidak memuaskan. Ya, sama saja penentuan indikator seperti mana kita belajar ya, dalam belanjawan fleksibel. Okay. Right. Sekarang ni kita nak tengok ya, pada pengiraan standard quantity. Okay. So, standard quantity di sini adalah kadar ni input standard darab dengan output sebenar. So, dalam kes ni, kita tahu bahawa untuk setiap output, kita sepatutnya menggunakan 25 ounce. Jadi, kita hendak menghasilkan 30,000 unit output sebenar. Maka, ya, the standard quantity adalah the should be quantity. Jadi, kuantiti bahan yang sepatutnya kita gunakan adalah 750,000 ounce. So, itu yang dimaksudkan dengan standard quantity. Ya, yang sepatut kita gunakan ya, iaitu 25 ounce ya, untuk setiap unit output. Kita nak menghasilkan 30,000 unit output. Jadi, kita kena darab. So, dapatlah 750,000 ounce. Okay. Right. So, harga kita masih menggunakan harga standard. So, samalah. Ya, darab dengan 0.020. Maka dapatlah 15,000. Okay. Next, kita akan bandingkan ya, kolom 2 dengan kolom 3. So, kolom 2 minus kolom 3, 15,006 minus 15,000. So, kita akan dapat 600. So, 600 ni memuaskan ke tidak memuaskan? So, kalau kita tengok kat sini, ya, tidak memuaskan. Sebab apa? Sebab actual quantity 780,000 ounce lebih ya, tinggi berbanding dengan yang standard. Yang sepatutnya kita gunakan hanya 750,000 ounce. Tapi kita telah guna lebih. So, maknanya kita dah tak efisien. Oleh kerana itu, sisihan ini, sisihan penggunaan bahan langsung akan menjadi tidak memuaskan kerana kita tidak efisien. Okay. So, kalau kita lihat ya, kepada penggunaan ya, 780,000 ni, okay, kita nak bandingkan dengan setiap unit output. So, 780,000 ounce input bahan, bahagikan dengan 30,000 unit output, ya, kita akan dapat 26 ounce seunit. Maknanya, dalam keadaan sebenar, syarikat ini telah menggunakan 1 ounce terlebih. Standard kata untuk satu output mesti guna 25 ounce. Tapi actual telah guna 26 ounce. So, dah terlebih. Jadi, oleh kerana kita hendak menghasilkan sebanyak 30,000 unit output, so 1 ounce terlebih ni darab dengan 30,000, so kita dah guna 30,000 ounce terlebih. So, betul lah, 780,000 ounce minus 750,000 ounce. So, beza dari segi ounce-nya adalah 30,000 ounce. Okay. Right. Then, untuk mendapatkan jumlah variance bahan langsung, kita perlu mencampurkan variance harga dan variance quantity. So, dalam kes ni, oleh kerana variance harga tidak memuaskan, variance quantity pun tidak memuaskan, maka jawapan akhir juga akan menjadi tidak memuaskan. So, total of 4,500. Okay. Ataupun kita boleh ambil ya, lajur 1 tolak lajur 3. Masih akan mendapat jawapan yang sama. Okay. Selesai ya, pengiraan variance menggunakan teknik model. Kita juga boleh mengira variance ya, menggunakan formula, kaedah formula. So, sama je. Ya. So, dalam
kita akan menggunakan teknik model dan transfer ya ke dalam teknik formula. So, kalau kita lihat ya, variance harga bahan langsung adalah bersamaan dengan ini adalah lajur pertama. Ya, AQ times AP tolak lajur kedua. AQ times SP. Betul? Maka kita akan factor out AQ dengan AQ. Maka tinggallah AQ into AP minus SP. Ya, so dan bila kita plug in into the formula, AQ adalah 780,000 ounce. AP adalah 0.025 ounce per ounce, SP adalah 0.020 per ounce. Okay, so solve the whole thing. So kita akan dapat jawapan yang sama, iaitu 3,900, tidak memuaskan. Okay. Variance penggunaan bahan langsung pula. Kalau ikut model, lajur kedua tolak lajur ketiga. Okey, tengok. Ya. Ini adalah lajur kedua, ya, which is SP flex kepada actual quantity. Ni belanjawan fleksibel lajur kedua. Tolak lajur ketiga. Ya, semua standard. SP times SQ. Okey. Dan kita akan factor out apa yang sama. SP, SP. So, keluarkan SP into AQ minus SQ. Okay, so kita boleh plug in sajalah formula kita. Okay, so SP, standard price adalah 0.020 per ounce. Ya, so into actual quantity 780,000 ounce. Standard quantity yang sepatutnya untuk output sebenar, setiap seunit output perlu kita mengguna bahan mentah sebanyak 25 ounce. Ya. Jadi kita kena darab ya keseluruhan lah ya untuk mendapatkan 750,000 ounce ya yang sepatutnya kita guna. Yang sebenar 780,000 ounce. Okey. So kita solve ya macam tadi juga ya. So 0.020, so 780 minus 750, maka dapatlah ya 600 ringgit. Tidak memuaskan. So jawapannya sama, tak kira sama ada kita guna kaedah model ataupun kita guna kaedah formula. Ya, jadi bergantung kepada yang mana kita lebih familiar. Tapi sebenarnya untuk detect mistake lebih baik kita guna kaedah model. Okey. Berikut adalah merupakan catatan jurnal untuk merekod ya sebarang variance ya dalam harga bahan langsung dan juga untuk merekod ya, pembelian inventory bahan mentah ya serta akaun belum bayar ya. Okey, so kita tengok data. Harga sebenar adalah 0.025 se-ounce. Ini data asal tadi. Sementara harga standard adalah 0.20 se-ounce. Ya, manakala ya sebanyak 780,000 ounce telah dibeli. Jadi kita nak rekod belian lah ya. Okey, so data untuk merekod belian ni kita akan perolehi daripada invoice lah ya sebagai dokumen sumber ya dan juga receiving report untuk memastikan bahawa barang yang kita terima itu tadi adalah barang yang betul yang kita order. Alright? Okey. So kalau kita tengok catatan jurnal, kita akan mendebitkan ya inventory bahan langsung ya yang kita beli. Okey. Dan 15,600 ni nilainya kita ambil daripada lajur yang mana? Kita ambil daripada lajur 2 ya. Mohon rujuk slide 26 ya. So kalau kita tengok slide 26, ini adalah belanjawan fleksibel, iaitu actual volume, actual quantity yang kita beli tetapi kita darabkan pada harga standard. Kenapa kita darab pada harga standard? Sebab kita mengukur kos produk menggunakan ya sistem pengokosan standard. Ya, jadi ini adalah merupakan journal entry untuk sistem pengokosan standard. Okey. Kemudian bahagian kredit ya kita ada akaun belum bayar. So 19,500. 19,500 ni kita ambil daripada lajur yang mana?
Okey, slide 26 kita ambil daripada lajur yang pertama, iaitu semuanya actual. Kuantiti yang dibeli pun actual, ya, harga yang dibayar pun adalah harga sebenar. Sebab kita berhutang dengan pelanggan. Bila kita berhutang dengan pelanggan, kita kena merekod, ya, hutang yang sebenar. Jadi apabila, ya, pembelian inventory bahan mentah direkod pada harga standard, sedangkan, ya, pembayaran direkod pada harga sebenar, maka semestinya lah akan ada variance. Ya, jadi kalau kita tengok kat sini, there's a debit, ya, side variance, debit balance variance, which is variance harga bahan langsung 3,900 yang merupakan sisihan yang tidak memuaskan sebab kita terlebih belanja. Okey, so ini adalah catatan jurnal untuk merekod belian bahan mentah dan juga liability yang terakru lah. Okey. Kemudian kita nak rekod penggunaan, ya, bahan. Kita beli 780,000, kita guna pun 780,000. Tapi, ya, jadi sekarang ni kita nak rekod penggunaan. Okey. Bila kita guna bahan langsung, kita akan debit kerja dalam proses. Dan seperti biasa, ya, 15,000 di sini. So 15,000 adalah lajur mana? So 15,000 ini adalah merupakan yang sepatutnya kita guna, ya, lajur ketiga. Ya, semua direkodkan pada standard, ya. Sebab kita ambil harga standard, memang harga standard, tapi amount sepatutnya adalah merupakan amount standard. Ya, cuma output saja adalah merupakan output sebenar. So debit kerja dalam proses, ya, berasaskan kepada lajur yang ketiga. Tetapi inventory bahan langsung, ya, akan berkurang. So inventory bahan langsung yang berkurang ini kita ambil daripada lajur kedua, ya, kerana pengurangan inventory kita kena ambil unit sebenar yang berkurang. Ya, kuantiti sebenar inventory yang berkurang, tapi kita akan darab dengan harga standard. So again, ya, oleh kerana terdapat perbezaan antara keduanya, maka, ya, balancingnya adalah merupakan a debit of penggunaan bahan langsung. Betul lah, ya, merupakan sisihan yang tidak memuaskan. Ya, so kita mendebitkan sisihan yang tidak memuaskan. Okay. Alright. Remember tadi kita buat situasi satu. Situasi satu adalah di mana, ya, kuantiti bahan mentah yang dibeli adalah sama dengan kuantiti bahan mentah yang diguna. Okey, ini adalah situasi kedua di mana kuantiti bahan mentah yang dibeli tidak sama dengan kuantiti bahan mentah yang diguna. Okey. So kita akan tengok, ya, berdasarkan pada data ada sedikit modification. Untuk data standard sama. Syarikat AB mempunyai standard bahan langsung berikut. Untuk mengeluarkan seunit deluxe yogurt, so data bahannya adalah 25,000 ounce yogurt bagi setiap unit output deluxe yogurt, di mana harga beliannya adalah 0.020 se-ounce, ya, bahan mentah yogurt. Okey, data sebenar. So ada perubahan sikit. Pada minggu pertama Mei, sebanyak 780,000 ounce yogurt telah dibeli. Ini data asal. Tapi saya telah tukar sedikit, ya, di mana unit yang diguna, ya, dari segi ounce-nya adalah 740,000 ounce. So dah beza kat situ. Ya, tak sama. So ini situasi kedua. So dalam situasi kedua ni ada sedikit perbezaan lah dalam pengiraan variance, ya. Okey, output masih sama, iaitu 30,000 unit output deluxe yogurt. Harga belian masih sama, iaitu 0.025 se-ounce yogurt. Now, ringkasan variance harga bahan langsung. Kita menggunakan method, ya, model, ya. Okey, dalam method model sebelum ni kita ada kolom 1, kolom 2, kita ada kolom 3. Ya. Tapi dalam kes bila mana unit yang dibeli tidak sama dengan unit yang diguna, ada perubahan sikit pada kolomnya. Ya, kita ada lajur 1, lajur 2A, kemudian kita ada lajur 2B, ya, dan juga lajur 3. So lajur 2 ni ada 2.
dua versi. Satu 2A, satu 2B. Tapi oleh kerana tak muat ruang, saya pisahkan. Ya, saya buat variance harga terlebih dahulu. Okey. Okey, so apa yang kita ada kat sini? Kita ada actual quantity times actual price sama lajur 1, tapi lajur 2 kita flex kepada actual volume, tapi volume yang kita guna di sini ataupun quantity yang guna di sini adalah quantity purchase. Sebab apa? Sebab kita nak mengira sisihan harga, ya, variance harga. Okey. So untuk lajur yang pertama masih sama, 780,000 unit ounce yang dibeli darab dengan harga belian sebenar 0.025 se-ounce. So dapat 19,500. Tak ada beza dengan contoh sebelum ini. Okey. Lajur kedua, ya, sama dengan lajur kedua A. Ya, sebab kita masih menggunakan actual quantity purchase. Okey, 780,000 ounce juga sebelum ini. Darab dengan 0.020 se-ounce. Okey. Alright. So, kalaulah quantity purchase-nya sama, ya, so kita dapat jawapan samalah dengan sebelum ini. Okey. Di mana 19,500 tolak 15,600 kita dapat 3,900. Macam tadi juga, ya. Dan ini adalah merupakan sisihan yang tidak memuaskan, ya, sebab harga sebenar adalah lebih tinggi berbanding dengan harga yang standard, ya, yang sepatutnya. Okey. Right. Next kita akan buat variance bahan. Okey. Ini lajur 1 tadilah, ya, dan juga lajur 2A, ya. Okey, itu adalah untuk melihat sisihan harga. Sekarang ni kita nak lihat sisihan kuantiti ataupun sisihan penggunaan bahan langsung. Okey, so sekarang ni 2A tadi saya dah ganti dengan 2B. Okey. So now, dalam, ya, 2B, 2A tadi kita guna actual quantity purchase, tapi 2B kita akan guna actual quantity used. Tu beza dia. Ya, kita akan guna actual quantity used. Okey. Multiply by standard price jugalah sebab lajur 2 adalah belanjawan fleksibel. So kita akan flex kepada actual quantity, tapi bila kita nak kira, ya, variance penggunaan, kita akan flex kepada actual quantity used. Okey. Lajur ketiga samalah, semua standard. Dan bila kita plug in the figure, ini adalah data, ya, asal tadi. So yang kita nak fokus adalah 2B, ya. So ignore kolom yang pertama ni. Okey, kita tengok lajur 2B. Nampak unit yang diguna adalah 740,000 ounce. Ya, maknanya kita guna actual quantity use, ya. Darab dengan harga standard masih juga 0.02. So yang bezanya kat sini. Okey. So kita dapat 14,800. So figure ni dah berbeza lah. Tolak dengan lajur 3. Lajur 3 masih sama. 25,000 ounce input, ya, input standard multiply by 30,000 units output sebenar. So kita masih dapat, sepatutnya kita guna 750,000 ounce. So darab dengan harga standard. So ini harga standard, ini harga standard. So oleh kerana sama, variance takkan disebabkan oleh harga, tetapi disebabkan oleh kuantiti. Ya, so bila kita tolak lajur 2B, ya, tolak lajur 3, kita akan dapat 200. Dan 200 ini dikatakan sebagai memuaskan. Sebab apa? Sebab kuantiti sebenar yang diguna, ni actual quantity, nampak, ya, adalah rendah, ya, daripada kuantiti sepatutnya. So bermakna kuantiti sebenar lebih menjimatkan, ya, dari segi penggunaan bahan langsung, ya, menjimatkanlah sebab 14,008 saja berbanding dengan yang standard is 15,000. So kali ni kita dapat sisihan kuantiti yang memuaskan. So inilah beza dia. Ya, so ingat tu, kalaulah,
ya, kita dikehendaki mengira variance harga dan variance kuantiti dalam konteks di mana ya, unit yang dibeli tidak sama dengan unit yang diguna, maka kita kena pecahkan ya lajur kedua kepada dua bahagian. Ya, 2A adalah merupakan kuantiti sebenar yang dibeli untuk mengira sisihan harga, manakala untuk mengira sisihan kuantiti kita kena ambil ya kuantiti sebenar yang diguna. Sebab variance kuantiti mengukur penggunaan, variance harga mengukur pembelian. Okey, itu beza dia. Right. Next, kita akan fokus kepada buruh langsung pula. Okey, kita akan cuba cari ya variance ya sama variance harga dan juga variance quantity. So data ada dua juga ya, data standard dan juga data sebenar. Data standard. Syarikat AB mempunyai standard buruh langsung berikut ya untuk mengeluarkan seunit deluxe yogurt. So data buruh langsungnya ialah 0.01 jam buruh untuk mengeluarkan seunit ya deluxe yogurt. So maknanya untuk satu output kita perlukan 0.01 jam. Kadar buruh adalah RM8 sejam buruh langsung. So ni di data standard. Okey, data sebenar pula. Pada minggu pertama Mei, sejumlah 325 jam buruh langsung telah digunakan ya, ataupun telah dilibatkan. Alright. Kadar buruh langsung sebenar pula ialah RM8.20. Kat sini pun dah beza. Ya. Okey, sebenar RM8.20 lebih tinggi ataupun lebih mahal kita bayar berbanding dengan standard. Okey. Menggunakan kaedah model tadi, ya, model umum tadi, kita masih ada lajur 1, lajur 2 dan lajur 3. Kita nak kira variance harga dan variance kuantiti. Okey, take note ya. Untuk buruh langsung, variance harga dinamakan sebagai variance kadar, iaitu kadar upah. Manakala variance kuantiti dikenali sebagai variance kecekapan, sebab kita nak ukur sama ada penggunaan jam buruh langsung sebenar berbanding dengan standard cekap ataupun tidak yang sebenar tu tadi. Right? Okay. So, kita masih sama. Lajur pertama, semua actual. So, kita ada actual hour times actual rate. Lajur kedua, kita akan flex kepada actual quantity. So, actual quantity kita ialah jam. Ya, actual hour. Ya, maknanya, quantity untuk buruh langsung diukur berdasarkan kepada jam ya, buruh langsung yang terlibat. So, actual hour times standard rate. So, ni belanjawan fleksibel. Flex kepada actual quantity. Okey, lajur ketiga, semua standard. So, kita ada standard hour times standard rate. Alright? Okey. Lajur 1 tolak lajur 2, kita akan dapat variance kadar buruh langsung. Lajur 2 tolak lajur 3, kita akan dapat variance kecekapan buruh langsung. Campur variance kadar dengan variance kecekapan, maka kita akan dapat jumlah variance buruh langsung. Okey, ataupun lajur 1 tolak lajur 3 pun kita akan dapat jumlah variance buruh langsung. Okey, so ini adalah model yang akan kita gunakan ya untuk menganalisis ya variance bagi kadar dan juga kecekapan buruh langsung. Okey. So model yang sama ya. So kita ada actual hour times actual rate. Ya, lajur pertama actual hour times standard rate, lajur kedua dan standard hour times standard rate ya untuk lajur ketiga. So data-data ni kita kumpul daripada data sebelum ni lah. Okay, so kita plug in saja the figures. Alright. So kita tengok pertama. Okay. Actual hour betul 325 jam. Darab dengan kadar upah sebenar RM8.20. So kita dapatlah ya 2665. Okay. Kemudian lajur kedua. Actual hour sama. Ya, sama.
325 jam. So darab dengan kadar upah standard tak samalah, ya, lebih murah, RM8. Darab ya dengan 325, so kita dapat 2,600. So kita akan tolaklah untuk mendapatkan variance. Okey, so bila kita tolak 2665 tolak ya 2,600, iaitu laju 1 tolak laju 2, so kita dapat RM65. Okey, memuaskan ke tidak memuaskan? Tulis kat sini tidak memuaskan. Sebab apa? Sebab kadar upah sebenar lebih tinggi daripada kadar upah standard. Sebab ni sisihan kadar. Ya, jadi bila mana kadar upah sebenar lebih tinggi, tidak memuaskanlah sebab kita berbelanja lebih. Okey. Okey. Laju ketiga, standard hour. Ya, 300 jam. Macam mana dapat 300 jam ni? Okey, 300 jam ni adalah kadar input standard, which is 0.01 jam, darab dengan output sebenar, 30,000. Maknanya, jumlah jam yang sepatutnya kita gunakan terhadap ya, unit-unit sebenar, ya, output sebenar ni. Ya, jadi sepatutnya kita guna 300 jam, tapi kita telah guna actual hour 325 jam. Okey, so bila 300 darabkan dengan jam standard, maka kita dapatlah, darabkan dengan kadar sejam standard, maka kita dapatlah 2,400. Okey. 2,400, so laju kedua tolak laju ketiga. 2,006 tolak 2,004, maka dapat 200. Sisihan ini dikatakan tidak memuaskan. Sebab apa? Sebab jam sebenar lebih tinggi daripada jam standard, jam sepatutnya. Sepatutnya kita spend 300 jam je, tapi kita telah jadi tidak efisien. Kita terpaksa ya, jam kerja kita lebih kerana kita tidak efisien. Oleh kerana itu, tidak memuaskan. Okey. Pengiraan 325 ni input, kalau kita bahagikan dengan 30,000 unit output, maknanya sebenar kita telah guna sebanyak 0.01083 jam seunit. Sepatutnya kita guna 0.01 jam seunit saja. But kita telah guna terlebih by how much? 0.00083. Dah terlebih sedikit. Bila terlebih sedikit, ya, maka kita dah tidak efisien, maka variance kecekapan kita telah menjadi tidak memuaskan. Untuk mendapat jumlah variance buruh langsung, campurkan saja variance kadar dengan variance kecekapan. Okey, 65 TM campur 200 TM. So, oleh kerana TM campur TM, maka kita akan dapat TM jugalah. Ya, 265 tidak memuaskan secara keseluruhan. Okey, so ini adalah ya, kaedah model. Seperti biasa, cara menganalisis variance boleh juga kita menggunakan kaedah formula. Okey, so dalam kaedah formula, variance kadar buruh langsung adalah laju pertama, AH times AR, actual hour times actual rate, semua actual, tolak laju kedua. Standard rate flex kepada actual hour, belanjawan fleksibel. Common, AH. So, kita factor out. Ya, so, tinggallah AR minus SR. So, plug sajalah the formula. Actual hour 325 jam. Okay. Actual rate RM8.20. Standard rate RM8. Solve, dapatlah jawapan yang sama, RM65 tidak memuaskan. Okay. Variance kecekapan buruh langsung. Variance kecekapan buruh langsung adalah laju kedua tolak laju ketiga. Laju kedua ialah standard rate flex kepada actual hour, belanjawan fleksibel. Tolak semua standard. Standard rate darab standard hour. Ya, so laju kedua tolak laju ketiga. So factor out yang common, which is standard rate. So standard rate equals to ya, into actual hour minus standard hour. So plug in sajalah. Standard rate berapa? RM8 sejam.
Actual hour berapa? 325. Standard hour berapa? Ya, jam yang sepatutnya untuk output, ya. Jam yang sepatutnya ialah 0.01 ya, of an hour input multiply by output sebenar 30,000 unit. So kita akan dapat 300 jam. Okey, jam sebenar 325, jam sepatutnya 300. Kita dah jadi tidak efisien. Maka tidak efisienlah sebanyak RM200, ya, tidak memuaskan. Okey. Okey. Now, variance kadar buruh langsung, kalau kita tengok kat sini, ya, adalah perbandingan disebabkan oleh pemilihan, ya, sama ada penggunaan buruh yang mahir, ya, ataupun buruh yang kurang mahir. Sebab buruh yang mahir kita akan charge, ya, kadar yang tinggi, kita terpaksa bayar pada harga yang tinggi. Tapi kalau buruh yang tidak mahir, ya, kadarnya adalah rendah. So pemilihan antara penggunaan buruh mahir, ya, ataupun buruh tak mahir, ya, the labor mix, ya, campuran buruh tu tadi adalah merupakan, ya, tanggungjawab siapa? Ya, ianya adalah merupakan tanggungjawab pengurus pengeluaran, ya. Jadi pengurus pengeluaran bertanggungjawab, ya, untuk merancang pengagihan kerja, ya, dan juga pemilihan sama ada buruh mahir ataupun buruh tidak mahir. So kalau pengurus pengeluaran mengambil, ya, merancang untuk mengambil, ya, ramai yang mahir, maka of course, ya, variance kadar akan menjadi tidak memuaskan. Jadi kita tengok yang mana yang memerlukan kemahiran yang tinggi, ambil buruh mahir. Yang mana yang tidak memerlukan kemahiran yang tinggi, ya, ambil yang tidak mahir, ya, supaya kita boleh mengimbangkan, ya, perbelanjaan kos buruh langsung itu tadi. Okey. Right. Okey. So dari segi kecekapan, ya. So kita tengok tadi variance kecekapan buruh langsung adalah tidak memuaskan. Maknanya tak cekap lah. Kenapa? Possibly sebab peralatan tidak diselenggarakan dengan betul. So bila peralatan, ya, mesin dan sebagainya tidak diselenggara dengan betul, jadi berkemungkinan, ya, peralatan tersebut akan rosak. So bila rosak, ya, ataupun slow, ya, mesin tersebut slow, bergeraknya perlahan, ya, maka jumlah jam kerja buruh langsung akan jadi panjang. So bila tempohnya panjang, maka dia akan jadi tidak cekap. Ataupun keperluan buruh, ya, tidak mencukupi. So maknanya kita mungkin merancang untuk ambil buruh mahir. So tak ada, ya, kita tak dapat buruh mahir. Jadi buruh tak cukup. Kita terpaksa ambil buruh tak mahir. So akhirnya menyebabkan jam kerja tu tadi, ya, menjadi bertambah lama. So bila jam kerja lama, so masih samalah, ya, akan menjadi tidak cekap. Ataupun pekerja-pekerja yang kita ambil semuanya kita tak sempat latih lagi. Ya, jadi mereka tidak dapat melakukan kerja dengan cekap. So again, sisihannya menjadi tidak memuaskan. Okay. Bahan berkualiti rendah. Ni kena take note. Ya, sebenarnya responsibility ataupun tanggungjawab pembelian bahan adalah terletak di bawah tanggungjawab pengurus belian bahan. Jadi pengurus belian bahan mungkin cuba untuk mengurangkan harga belian sebenar. Ya, dengan cara, ya, mengurangkan, ya, kualiti bahan mentah yang dibeli. So bila mana, ya, pengurus belian bahan compromise on the quality, pindah, ya, transfer bahan mentah yang kurang berkualiti itu kepada tapak kilang. So bila sampai kepada proses pengeluaran, ya, disebabkan oleh bahan itu tidak berkualiti tinggi, mungkin didapati bahan rosak ketika pemprosesan, mudah rosak. So bila mudah rosak, maka jam kerja dah jadi berulang. Ya, mula-mula dah terlibat dah masa untuk memproses bahan yang pertama. Tapi bila bahan yang pertama rosak, kita kena lakukan kerja ulangan. Ya, membetulkan bahan tadi ataupun menggunakan bahan yang baru. So dalam keadaan itu jam kerja dah jadi panjang. So bila jam kerja dah jadi panjang, maka, ya, variance kecekapan buruh langsung adalah tidak memuaskan. Okey. Dan akhir sekali adalah contohnya kekurangan penyeliaan itu sendiri. So kadang-kadang kita dapati bahawa penyeliaan ini, ya,
sangat penting ya bila mana ya kita mempunyai buruh langsung yang mungkin mengambil kesempatan ya. So itu satu. Ataupun penyeliaan itu boleh membantu ya buruh tadi untuk melakukan kerja dengan lebih baik. So mungkin ada yang mereka tidak faham, tidak jelas. Jadi penyelia boleh bantu. Ya, jadi bila ya terdapatnya kurang penyeliaan di situ, maka of course jam kerja akan bertambah ya berbanding dengan standard, ya berbanding dengan yang sepatutnya, maka wujudlah ya variance kecekapan buruh langsung yang tidak memuaskan. Okey. Okey, berikut adalah merupakan contoh penyediaan catatan jurnal bagi merekod variance buruh langsung ya, iaitu variance kadar dan juga variance kecekapan. Okey, so berasaskan kepada data asal. Okey, saya bacakan. Dalam tempoh semasa, syarikat AB menggunakan 325 jam buruh langsung sebenar. Ya, sementara jam standard untuk unit yang dikeluarkan adalah 300. So ini adalah merupakan jam yang sepatutnya. Ya, kadar sebenar dilibatkan adalah RM8.20 sejam. Ya, lebih mahal ya berbanding dengan kadar standard yang hanya RM8 sejam. Okey. So bila kita lihat kepada catatan jurnal, kita akan merekod ya penglibatan buruh langsung terus ke dalam akaun kerja dalam proses. Amount yang kita masukkan di sini adalah amount ya berdasarkan kepada data standard. Ya, which is kolom yang ketiga. Ya, sebab kita merekod semua berdasarkan kepada data standard ya, standard hours times standard rate. Okey. So seterusnya kita akan merekod gaji belum bayar. Gaji belum bayar tak bolehlah kita rekod berdasarkan kepada harga standard ya. Jadi kita kena rekod pada harga sebenar. Ya, jadi 2665 ini diambil daripada lajur pertama. Okey. Jadi terdapatlah perbezaan ya di antara kedua-duanya ya. So kita dapati bahawa kedua-dua sisihan kadar dan juga kecekapan adalah merupakan sisihan yang tidak memuaskan. Maka kedua-duanya kita akan debit. Okay, so debit variance kecekapan buruh langsung yang tidak memuaskan dan debit juga variance kecekapan buruh langsung yang tidak memuaskan. Okay. Apabila kita menggunakan sistem pengekosan standard ya, dalam menjournal entry urus niaga kita, maka di hujung period perakaunan, kita perlu menghapus kira semua variance-variance ya, yang telah terlibat. Ini kerana ya, di hujung period perakaunan, sebelum penyediaan penyata keuangan, kita haruslah merekod ya, semua data-data sebenar ya, maknanya belanja sebenar, hasil sebenar. Jadi kita tidak lagi boleh menggunakan data-data standard. Alright. Jadi sebarang variance yang wujud kita mestilah menghapus kiranya ya. Okey, kalaulah amount-amount tersebut adalah merupakan dianggap sebagai amount yang tidak material, dalam arti kata lain ia tidak memberikan kesan yang drastik ya terhadap angka untung contohnya, maka kita boleh hapus kira semua item-item tersebut ke dalam akaun kos barang dijual. Okey. Now, dalam contoh kita dapati bahawa semua variance adalah variance yang tidak memuaskan. Ya, kita ada variance penggunaan bahan langsung, variance harga bahan langsung. Kita juga ada variance kadar buruh langsung dan juga variance kecekapan buruh langsung. Semuanya adalah tidak memuaskan. Semuanya tidak memuaskan berarti yang sebenar adalah lebih tinggi. Kos sebenar adalah lebih tinggi. Tetapi sepanjang tahun kita telah merekod pada harga yang lebih rendah ya, kerana kos standard adalah lebih rendah sebab kita rekod menggunakan kos standard. Okey. Apabila variance-variance tersebut adalah variance-variance yang tidak memuaskan, sebelum ini semuanya kita debitkan. Jadi bila kita hendak menghapus kira, kita akan kontrakan dia. Kalau sebelum ni kita debitkan, maka sekarang ni kita akan kreditkannya ya, supaya kita dapat menghapus kira variance-variance tersebut. Jadi kita akan mengkreditkan variance harga bahan langsung 3009, kreditkan variance penggunaan bahan langsung ya 600, kreditkan variance harga buruh langsung 65 dan kreditkan variance kecekapan buruh langsung ya. Okey, kesemua amount ini ya berjumlah
4765. So dalam contoh ini kita debitkan kos barang dijual. Bila kita mendebitkan kos barang dijual sebanyak 4765 di hujung tahun, berarti akaun kos barang dijual kita telah meningkat ya sebanyak 4765. Ya, sebab memang belanja sebenar kita lebih tinggi, tapi sebelum ini kita merekod pada kos yang lebih rendah sebab kebetulan ya semua kos standard lebih rendah dan menghasilkan sisihan yang tidak memuaskan disebabkan belanja sebenar lebih tinggi. So di hujung tahun kita kena increase baliklah kepada belanja sebenar dengan meningkatkan akaun kos barang dijual. Okey. Kalaulah amount ini dianggap sebagai amount yang material, maka kita tidak boleh ya mendebit keseluruhannya ataupun mengkredit keseluruhannya kepada akaun kos barang dijual. Ya, dalam lain perkataan, jika amount tersebut material, maka kita tidak boleh menghapus kira amount berkenaan ke dalam akaun kos barang dijual. Jadi apakah caranya? Okey, sekiranya jumlah ya yang perlu dihapus kira ya iaitu 4765 ini dianggap sebagai material, maka kita kena proratakan ya ke dalam akaun-akaun inventory yang ada, ya akaun inventory akhir. So dalam contoh ni akaun inventory akhir kerja dalam proses, akaun inventory akhir barang siap dan of course akaun kos barang dijual. Okey. So kalau kita tengok kat sini, nilai inventory akhir ni hanya mengambil kira kos prima. Ya, sebab overhead belum diambil kira sebab kita baru sahaja selesai merekod untuk bahan langsung dan buruh langsung. So bahan langsung campur buruh langsung adalah kos prima. Okey, so baki-baki akhir kerja dalam proses kebetulan dalam kes ni kosong, tapi barang siap ada 3480, kemudian kos barang dijual 3920. So kita akan dapatkan nisbah alokasi lah untuk kita proratakan. So 3480 bahagi dengan 17,400, kita akan dapat 20%. Okey. 13,920 bahagikan dengan jumlah 17,400, kita akan dapat 80%. So ini adalah merupakan nisbah alokasi kita lah. Okey. So kita ada nilai ya yang perlu dihapus kira sebanyak 4765. So 4765 darab dengan 20%, maka kita akan dapat 953. Okey. 4795 darab dengan 80%, kita akan dapat 3812. Jadi bermakna kita telah proratakan 953 kita akan hapus kira ke barang siap. Okey, 3812 kita akan hapus kira ke kos barang dijual. Ya. So, cara kita menghapus kira jumlah variance kita. Okey. So, journal entry untuk menghapus kira ya variance-variance yang sebelum ini adalah merupakan variance-variance yang tidak memuaskan. So, kita akan mendebitkan kos barang dijual, maknanya meningkatkan kos barang dijual pada amount yang telah kita kira tadi, 953, dan ya bakinya kita akan debit ya ke akaun kos barang dijual. Jadi tidak semualah kita akan increase kepada kos barang dijual, maka kesan ya terhadap penyata pendapatan, angka untung dan sebagainya akan lebih rendah. Ya, itu dengan andaian amount ya variance tersebut adalah material. So balance yang lain tu macam biasalah. Ya, oleh kerana sebelum ini kita debitkan variance, maka untuk menghapus kira kita perlu mengkreditkannya. So kita akan kreditkan variance harga bahan, ya, kreditkan variance penggunaan bahan langsung, okey, kreditkan variance kadar buruh langsung dan kreditkan variance kecekapan buruh langsung. Maka selesailah ya journal entry untuk menghapus kira ya variance bahan langsung dan buruh langsung di hujung ya period perakaunan sebelum penyediaan ya penyata-penyata keuangan. Dengan ini berakhirlah ya penerangan bahagian kedua ya untuk kuliah 5 ya pengekosan standard yang memfokuskan kepada variance-variance untuk bahan langsung dan buruh langsung. Terima kasih.